Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sambungan ayat yang ke-83 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Sini ayat yang ke-83 nak beritahu tentang kelemahan amalan. Kelemahan amalan golongan Yahudi dahulu. Golongan ahli kitab dahulu. Maka kelemahan ini kita semua sekali kena ambil iktibar daripada kelemahan-kelemahan mereka. Golongan ahli kitab ni maknanya mereka ini golongan pengikut setia lah asalnya. Pengikut setianya Allah Ta'ala. Yang taat akan syariat Allah Ta'ala. Jadi kenapa binasanya umat mereka dahulu ini, di sebahagian mereka itu, kerana adanya kelemahan-kelemahan amalan mereka. Jadi ayat ni sebagai nak beritahu tentang kelemahan itu yang perlu kita semua perbaiki dan kita semua sekali perlu berwaspada lah. Itu ayat dia berbunyi wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Dan ingatlah beritahu kepada mereka golongan ahli kitab dan kepada semua orang, cerita yang mana kami sudah ambilnya perjanjian dengan golongan Bani Israel. Perjanjian yang kukuh. Iaitu apa? La ta'buduna illallah. Mana perjanjian yang mula-mula adalah la ta'buduna illallah. La ta'buduna illallah adalah tafsir kepada la ilaha illallah. Tafsir kepada la ilaha illallah. Makna dia la ma'bud illallah. Tidak ada yang disembah melainkan Allah. Dan ini maksud dia sama juga. Jangan kamu beribadah melainkan hanya pada Allah. Jadi ibadah seperti mana saya ulang beberapa kali dan saya akan ulang juga beberapa kali bahawasanya bila sebut kata ibadah merangkumi doa dan juga ibadah secara keseluruhan. Yang secara amnya. Kalau khususnya doa. Kenapa disebut doa? Kerana doa itu dalam hadis pun ada beritahu ad-doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Mana tunjangnya ibadah itu adalah doa. Dalam riwayat lain ada beritahu ad-doa mukhul ibadah. Doa itu tunjang, sumsum ibadah. Jadi lafaz hadis itu hadis yang sahih yang memberitahu bahawasanya tunjang sebenarnya ibadah itu adalah doa. Kerana punca kesesatan itu berlaku kerana bermula daripada doa. Maka dengan doa itulah disalahgunakan cara berdoa, silap dalam amalan berdoa
menyebabkan kita syirik pada Allah Ta'ala. Maka inilah asasnya Islam. Asasnya Islam adalah la ilaha illallah. Sama je. Itu kita menafikan syirik selain pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni kita nafikan syirik. Kita buat ibadah, tak ada syirik. Itu maknanya la ilaha illallah. Maka sekiranya kita mengaku sebagai orang Islam yang sebenar, orang yang betul-betulnya taat setia kepada Islam, orang yang patuh taat kepada Islam ini, mestilah mentauhidkan Allah Ta'ala dengan cara menolak syirik. Menolak syirik-syirik itu semua sekali. Tak kira syirik dari segi lidah kita, syirik dari segi amal perbuatan tubuh badan kita, ataupun jenis syirik-syirik yang ada dalam i'tiqad hati kita. Kena buang semua sekali itu sehingga kosongnya, khalisnya kita betul-betulnya hanya pada Allah Ta'ala. Ini seperti mana dalam ayat lain ada beritahu, mukhlishina lahuddin. Betul-betul tulus, kosong semua sekali. Hanya pada Allah Ta'ala kita beribadah. Hanya pada Allah Ta'ala saja kita beribadah. Itu barulah betul-betul tauhid pada Allah Ta'ala. Ini asas. Mana Islam, kalau siapa-siapa Islam kalau tak tahu yang ini bahaya lah. Menyebabkan dia sesat kerana ni je. Tetapi betapa ramai mana yang syirik dalam berdoa. Yang syirik dalam ibadah. Yang syirik dalam berdoa ni terlampau banyak. Jadi ayat-ayat Al-Quran, bila kita baca ayat-ayat Al-Quran, semua daripada awal sampai akhir nak beritahu menolak syirik dalam ibadah. Itu asas Al-Quran. Iaitu pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita dah beritahu dulu dalam pengajian awal kita dulu surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah asas Al-Quran. Itulah asas Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu adalah asas kepada keseluruhan Al-Quran. Maka keseluruhan Al-Quran itu asas dia adalah ibadah mesti tauhid. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau saja kami buat ibadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Maka ini adalah isyarat kepada tauhid dalam ibadah, tauhid dalam berdoa. Maka benda yang asas ini bukan benda baru. Bukan syariat baru. Syariat ini daripada awal dahulu lagi. Syariat daripada awal sebelum daripada Nabi Muhammad SAW, sebelum daripada Nabi Isa, sebelum daripada Nabi Musa, sebelum lagi pada nabi-nabi yang lain. Semua nabi-nabi yang memberi tahu dakwah yang sama, iaitu la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah, tidak ada sembahan, tidak ada ibadah kepada selain pada Allah Ta'ala, dan tidak ada berdoa, minta doa ini tidak ada kepada selain pada Allah Ta'ala. Minta doa, doa pada Allah Ta'ala. Ibadah pada Allah Ta'ala. Kita solat itu ibadah. Ibadah pada Allah Ta'ala. Doa, kita minta dengan Allah Ta'ala juga. Jangan solat, ibadah kita betul. Tauhid pada Allah Ta'ala. Tapi time nak doa kita minta orang lain tolong doa. Minta orang mati tolong doa. Minta orang hidup tolong doa. Itu apa? Jadi ini nak beritahu, masih lagi tak kukuhnya tauhid. Dalam Al-Quran ni daripada awal sampai akhir nak suruh kita ni kukuh dengan tauhid, menolak syirik semua sekali. Jadi selagi mana ada lagi sedikit sebanyak yang halus ke macam mana sekalipun syirik, kita kena buang itu semua sekali. Sehingga kesan syirik pun jangan bagi ada. Maka ini jugalah asas perjanjian yang Allah Ta'ala tetapkan perjanjian itu dengan golongan Bani Israel. Yang mana la ta'buduna inallah, tidak bolehnya kamu menyembah melainkan hanya pada Allah Ta'ala. Ayat yang seterusnya, sambungan ayat itu, wabil walidaini ihsan, dan terhadap kedua orang tua kamu. Terhadap kedua orang tua kamu, mesti berlaku ihsan. Mana hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua kamu. Wadil qurba, dan juga kepada kaum kerabat kamu, ahli keluarga kamu kena buat baik dengan mereka. Mana buat baik tu buat baik yang ikhlas, kan? Wal yatama, dan juga anak-anak yatim. Lebih-lebih lagi anak yatim itu anak-anak saudara kita.
nenek, yang kematiannya adik-beradik kita mati. Kan? Ada yang anak-anak dia kan. Anak-anak dia tu adalah anak-anak saudara kita. Anak-anak saudara kita pula, dia tu yang kecil-kecil apa semua sekali, maka kita kena berlaku ihsan kepada mereka. Mana kepada kaum kerabat pun kita kena berlaku ihsan, wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Anak-anak yatim, lebih-lebih lagi anak yatim di kalangan kaum kerabat kita. Wal masakin, dan kepada golongan fakir miskin keseluruhan. Fakir miskin, hendaklah kita berlaku baik dengan mereka. Bergaullah dengan orang-orang miskin. Nah, bertanya khabarlah dengan orang-orang miskin. Okay? Dengar cerita apa yang dia nak beritahu. Jangan kita sombong nak dengar apa-apa masalah daripada orang-orang miskin. Sebab miskin yang dimasukkan sini keseluruhan, tak kira kaum kerabat, tak kira yang selain daripada kaum kerabat. Mana paling-paling kurang pun orang-orang miskin di sekitar kita. Orang miskin di sekitar kita, kita kena berlaku ihsan, kena buat baik. Jangan yang jauh saja kita buat baik, yang dekat-dekat kita tak buat baik. Jangan. Kaum kerabat kita saja kita buat baik, kepada bukan keluarga kita, kita tak buat baik. Itu jangan. Maka sini isyarat kepada semua sekali kena buat baik. Ini janji, perjanjian yang Allah Ta'ala tetapkan dengan golongan Bani Israel dulu. Dan syariat ini berterusan sehingga kini. Sebab itulah disebut dalam Al-Quran. Disebut dalam Al-Quran di sini kerana syariat ini adalah sunnanul awwalin, mana sunnah-sunnah dahulu. Syariat dulu yang masih lagi kekal sehingga kini. Yang mana Nabi Muhammad SAW bukan bawanya syariat yang baru, masih lagi bawa syariat yang lama. Bawa syariat yang lama. Ini juga sebagai tamparan hebat kepada golongan Bani Israel yang pelaku bid'ah. Mana mereka yang melakukan bid'ah ini di kalangan Yahudi, di kalangan ahli kitab, mereka juga kena tahu, kita ini bukan sekadar kita buat benda tu, kita bukannya buat benda reka-rekaan benda yang baru, bahkan amalan yang kita buat tu adalah amalan yang seperti mana perjanjian itu pernah juga ditetapkan perjanjian pada zaman dahulu di kalangan Bani Israel dahulu. Kan? Wa qulu lin-nasi husna, dan hendaklah kamu bercakap kepada orang ramai ni, pada manusia semua sekali ni, husna, dengan perkataan yang cantik. Husna sini terjemah dia cantik lah. Mana gaya bahasa kita semua sekali biarlah cantik. Beradablah kita bercakap dengan orang ramai. Dan husna untuk mendapat yang baik, yang bagus itu mestilah berlandaskan syariat Allah Ta'ala. Mana kata-kata yang tidak langgar syariat lah kita bercakap. Maka yang bercakap ini yang paling utama adalah menyebarkan wahyu, menyebarkan ayat-ayat Allah, menyebarkan apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada kita ni, kita sampaikan kepada orang lain. Ini adalah yang terbaik. Seperti mana dalam hadis, faliyakul khairah, hendaklah kamu cakap benda-benda yang baik. Benda-benda yang mendatangkan kebaikan. Dan sini pula perkataan wa qulu lin-nasi husna, hendaklah kamu bercakap dengan orang ramai itu perkataan-perkataan yang baik-baiknya. Perkataan itu tak ada yang lebih baik adalah apa yang Allah Ta'ala wahyukan. Allah Ta'ala wahyukan adalah perkataan-perkataan yang paling baik. Sebab tu bila kita nak dakwah kepada golongan manusia, kita utamakan pilihnya ayat-ayat Al-Quran, kita sampaikan ayat-ayat Al-Quran itu kepada orang ramai. Sedikit sebanyak kita belajar, contoh hari ini kita belajar sedikit, maka yang sedikit itulah yang kita sebarkan. Sebarkan kepada orang ramai supaya orang ramai itu tahu ini ilmu, ilmu yang baru. Satu ayat, satu hari pun sudah cukup dah untuk orang ramai ni tahu. Kita bagi banyak-banyak, kadang-kadang takut dia tak tahu. Tak dengar pula kita cakap kan. Nampak kita cakap panjang-panjang pula. Ni kita bagi satu ayat, mudah-mudahan dengan satu ayat tu lama-lama tu akan jadi banyak juga ayat. Wa aqimus salah. Dan satu lagi,
hendaklah kamu mendirikan solat. Mana perintah ini, perintah daripada dulu lagi mendirikan solat. Ya. Wa atuz zakat, dan hendaklah kamu menunaikan zakat. Ini kita ada sentuh daripada ayat-ayat awal dahulu. Bila sebut kata aqimus solat, mendirikan solat, mesti solat dengan sebenarnya, iaitu solat dengan sunnah, dengan cara sunnah. Ya. Dan menunaikan zakat yang sebenar. Mana janganlah kalau sepatut bagi RM10, bagi RM5. Maknanya gitu. Biarlah cukup bagi 10, kalau lebih tu lagi bagus. Itu sebagai sedekah. Tapi kalau zakat, biarlah paling kurang pun tepat seperti mana yang wajib kita tunaikan. Itu dia panggil kita tunaikan zakat. Maka solat itu mewakili amalan badaniah, amalan tubuh badan kita, amalan yang berbentuk perkataan kita, bacaan kita di dalam solat, kan? Manakala zakat itu pula amalan yang bentuk menzahirkan keikhlasan kita sebenar sekali ni. Yang sebenar. Ikhlas kita sebenar maknanya kita sanggup korbannya harta. Sanggup korbankan harta. Sekiranya kita sanggup korbankan harta, maka itulah benar-benarnya keikhlasan kita. Sebab kadang-kadang orang nak buat benda yang free, semua orang suka buat. Tetapi bila buat benda yang berbayar, maka ini timbul masalah. Agama ni biar tentu yang kena bayar baru kita bayar. Itu. Jangan benda yang tak tentu kena bayar, tiba-tiba kena bayar. Itu jangan. Okay? Sebab kadang-kadang masyarakat kita ni, nak solat jenazah pun kena ambil duit. Kena carinya golongan-golongan pondok, madrasah, pokok tahfiz mana, panggil boleh 10 orang ke 20 orang ke 40 orang ke, orang kaya-kaya sikit panggil sampai 40 orang lebih. Mari satu basnya untuk solat jenazah. Okay. Maka pergi solat jenazah tu dengan dibayarnya beberapa ringgitnya kepada orang-orang hak solat itu di kalangan pelajar-pelajar tahfiz itu. Kemudian pula si ustaz pula, ketua-ketua dia pula akan dibagi pula advance, bonus pula dibagi kepada ketua-ketua dia pula. Dan itulah bentuknya seolah-olah agama ni mesti bentuk berbayar. Dan untuk solat jenazah ni tak perlu pun kita bayar orang lain untuk solat jenazah keluarga kita. Kita kalau adanya orang mati di kalangan ahli keluarga kita, kitalah yang paling utama untuk solat jenazah. Dan kawan-kawannya si mati itulah yang utama. Dan jiran-jiran tetangga yang terdekat dengan jenazah itu, dengan ahli keluarga itulah yang selayaknya, yang paling pentingnya kena pergi untuk melakukan hadir untuk solat jenazah, hadir untuk bawa dihantar ke kubur, kan? Orang inilah yang lebih utama. Bukannya nak pergi cari madrasah mana-mana, hujung tanjung mana nak pergi cari pelajar-pelajar madrasah, pelajar-pelajar tahfiz untuk kutip, untuk baginya bayaran-bayaran tertentu. Sebab tu kalau kita perhati tengok dalam hadis yang kata 40 orang. 40 orang adalah yang tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Syarat dia untuk dapat yang fadilah. Tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Orang yang juru melakukan solat jenazah itu. Kalau yang berbayar, bayar ni macam mana? Mana ada upahan. Kalau betul ada upahan, masih ikhlas ke? Kan? Lepas tu kalau tak ikhlas tu dia panggil, tidakkah dipanggil syirik? Syirik kecil lah dia panggil, syirik kecil. Contoh kita solat riya, solat kerana nak kepada sesuatu, itu dia panggil syirik kecil, kan? Dan syirik kecil itu, kalau ada syirik kecil, macam mana nak dapat fadilat yang seperti mana dalam hadis yang syarat kepada 40 orang itu? Jadi jangan kita ambil angka saja 40 orang, kualiti tak ada. Harap ke kuantiti saja, bilangnya saja. Cukup 40 orang lebih, beratus orang. Tetapi yang pergi itu adalah orang-orang yang pergi, dia tak akan pergi melainkan dengan bayaran. Itu jangan kita buat helah dalam agama, kan? Tak, sebelum pada ni kita ada beritahu dah cerita hari Sabtu, kan? Helah dalam agama. Seolah-olah Allah Ta'ala tak tahu kok. Kita nak bayar orang-orang tu, orang ni supaya buat benda-benda tu, seolah-olah Allah Ta'ala tak tahu kok. Ni nak yang sebenar. 40 orang tu memang orang yang mari tu dengan keikhlasan sungguh. Kan?
dengan keikhlasan sungguh. Bukan kita paksa dia. Bukan kita bayar dia, upah dia. Bukan gitu. Lepas tu pula, saya ni orang yang buka madrasah kan. Mana kita tahulah, madrasah-madrasah ni sekolah lah. Bila sebut kata madrasah bahasa Arab. Bahasa Melayu dia adalah sekolah bahasa Melayu. Sekolah, kalau kita tengok sekolah kajian mana sekalipun, mana kita boleh ambil pelajar-pelajar dia tu untuk kita bawa pergi ke solat jenazah ke apa, mana boleh kita kacau orang yang tengah mengaji. Jadi orang yang panggil pelajar-pelajar madrasah, pelajar-pelajar tahfiz untuk disibukkan dengan solat jenazah, panggil sampai malam pun ada, panggil pagi pun ada. Lepas tu budak-budak tu mengaji ke tak? Dia duduk madrasah tu dia mengaji ke? Kau kerja dia untuk ambil habuan-habuan dunia ni untuk sibuk-sibuk untuk solat jenazah. Kalau nak solat jenazah tak perlu dia ngaji madrasah. Ngaji sikit-sikit pun dah tahu dah jenazah ni macam mana. Tak perlulah sampai kita kena ngaji masuk madrasah untuk tahu benda-benda tu. Ya. Nak tahu lebih-lebih detail lagi, mungkinlah, tetapi bukan matlamat utama pelajar-pelajar yang datang tu bukan mari nak solat jenazah. Dia mari nak belajar ilmu. Tiba-tiba kita, orang yang kaya ke orang yang ada duit, orang yang tak ada arah perasaan, bila adanya kesusahan hati ni, ditimpa musibah ni, tak tahu nak gagal cari mana. Tak tahu nak gagal cari mana, maka carilah madrasah-madrasah tahfiz supaya dapat upah mereka mari solat jenazah di rumah kita. Maka ini cara-cara yang betul agama yang lain, agama yang jenis kena ada bayaran-bayaran tertentu. Maka ini bukan cara keikhlasan yang sebenar, mana bukan ikhlas gini. Yang ikhlas betulnya orang madrasah tu contohnya, dia kenal dengan ahli keluarga tu, dia pun nak pergi dengan sukarelanya pergi. Tak ada pun diminta dengan bayaran ke apa semua sekali, tidak ada. Kebetulan contohnya madrasah tu kenalnya orang tu. Bila kenalnya orang tu, maka dia dengan sukarela dia nak pergi. Kan? Ataupun dia ajak pergi. Tapi bukan atas dasar upahan itu. Maka itu kira-kiranya tak mengapa. Ni orang yang tak kenal batas hidung, tiba-tiba datang madrasah, mari-mari, ni ayah saya mati ni. Jadi tak ada lah saya nak minta madrasah lah ni dalam 10 orang. Dalam 10 orang tu, kenapa dia sebut kata 10 orang? 10 orang itulah yang dia nak bayar. Maka tu adalah agama jenis agama yang berbayar. Maka agama yang jenis berbayar ni mesti kena ada bukti. Setara ke zakat pun kena ada bukti. Kena ada bukti yang jelas, yang bertulis, yang daripada Allah Ta'ala. Dalil bukti daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh keluar zakat. Maka zakat ni lah yang lebih utama. Zakat ni yang lebih utama. Maka mestinya di kalangan orang-orang yang ada harta, keluarkan zakat. Sebagai tanda betul-betulnya dia ikhlas dengan agama tauhid. Kalau setakat solat jaga, semua ikut sunnah, tetapi zakat tak pernah bayar. Ini bahaya. Tak pernah bayar pula, tak tahu. Saya tak tahulah kena bayar zakat ke tidak. Pelik. Ini pun ayat-ayat yang pelik. Bila satu orang itu ada harta, dia kewajipan dia mesti kena tahu pasal zakat. Maka dia kena seolah-olahnya gini. Kalau siapa-siapa mengaji dalam kitab-kitab adab ni, dia seolah-olah dia kena berhenti dulunya perniagaan dia, seolah-olah dia kena berhenti sekejap, ambil masa pergi ngaji. Ambil masa pergi ngaji dalam seminggu ke 2-3 hari ke, kursus sekejap untuk dia tahu pasal zakat. Kemudian dia sambung balik kerja dia. Seolah-olah sampai tahap tu, kewajipan dia. Sekiranya dia dah rasa dah, sekarang ni aku dah banyak-banyak duit dah ni. Nak makan apa-apa pun rasa senang je. Rasa nak makan biryani hari ni pun boleh nak makan. Rasa nak belanja orang pun rasa boleh je nak belanja orang. Nak makan ahli keluarga lagi lah. Boleh makan dengan sedap-sedap ke apa. Maka ni kira-kiranya orang ada harta. Nak buat apa saja pun rasa senang je. Okay. Nak balik Kelantan, okay. Beli tiket sekejap. Yeah. Rasa tengok barang tu, belilah. Tengok barang ni, belilah. Tengok barang ni, belilah. Okay. Maka seolah-olah makna dia ni satu orang yang senang, kan? Orang yang senang. Maka orang yang senang gini, dia pun kena hitung harta dia tu, kewajipan dia. Kena hitung harta dia ni cukup untuk kena keluar zakat ke tidak, kan?
Yang mana nisab zakat sekarang berapa? Lebih kurang 16,000. 16,000 nisab zakat. Kan? 16,000. Mana kalau simpanan dia 16,000, dia kena keluar zakat. Itu kena cek balik lah. Kan? Saya beritahu tu kadar yang saya tengok yang terbaru, tak silap saya dalam 16,000, tak sampai 17,000. 16,000 lebih-lebih gitu. 16,000 lebih nisab zakat. Kan? Makna tak kira lah. Mana dia dah sampai duit ada harta dia tu 15,000. Maka dia kena fikir pasal zakat dah tu. Takkan nak tunggu sampai 16 dulu. Dah sampai dah 15 tu, maka dia kena cepat-cepat dah. Belajar cara zakat. Macam mana. Seperti mana dia sekarang ni tak tahu solat. Maka sesegera mungkinnya dia kena tahu pasal solat. Dia kena tahu sesegera mungkin. Kan? Ni tidak duduk sibuk nak baca Quran, nak reti baca Quran, nak reti baca Quran. Tapi benda lain, banyak lagi dia tak tahu. Kadang-kadang setengah orang tu bila dia baru insaf, baru nak kembali pada agama, maka yang dia sibuknya adalah nak belajar baca Quran. Baca Quran tu satu benda penting juga. Tapi isi makna Al-Quran tu penting. Amalan yang sekarang ni kewajipan dia apa? Contohnya solat. Solat tu penting, dia kena tahu sekarang. Maka paling kurang dia kena betul Fatihah dan ayat-ayat lebih kurang selepas pada tu. Itu kewajipan dia. Lepas tu kalau zakat, paling kurang dia kena tahu. Kalau dia tu orang yang pelihara kambing, maka dia kena tahu paling kurang pasal zakat kambing. Kalau dia ni jenis orang yang simpan harta-harta jenis emas ke perak, maka dia kena tahu zakat emas perak tu. Kalau dia ni jenis simpan duit dalam bank, maka dia kena tahu zakat-zakat dia. Kalau dia ni jenis ada banyak tanah, lagilah. Kan? Nilai-nilai tanah tu berapa satu-satu tanah tu? Kan? Pergi 50,000, pergi kepada 100,000. Maka itu kira-kiranya harta zakat. Kan? Mana yang selain pada rumah dia lah. Selain pada rumah tempat tinggal dia. Rumah tempat tinggal tu tak kena zakat. Tetapi kalau yang lain pada rumah dia, tempat tinggal dia, itu dikenakan zakat. Maka dia kena tahu. Dia kena tahu. Dan benda tu duduk ada, tanah banyak ada. Berpuluh-puluh hektar tanah ada. Maka kena hitung semua sekali tu. Bila sampai cukup tahun, dia kena keluar zakat. Kalau dia tak cara, tu makna iman dia. Iman dia sangat-sangat lemah. Orang yang tak keluar zakat, sangat-sangat lemahnya iman dia. Sebab selepas daripada cerita pasal solat, cerita pasal zakat. Makna, solat saja betul, kalau zakat tak betul, maka dia tu bukan orang Islam yang sebenar. Maka ini kena hati-hati. Maka sebab tu Allah Ta'ala sebut, aqimus salah wa atuz zakat. Amal tubuh badan kita kena sempurna. Zahirkan apa yang kita sebut la ta'buduna illallah, apa yang kita sebut la ilaha illallah, biar betul apa yang kita sebut itu i'tiqad daripada hati. Maka kita zahirkan dengan solat. Kan? Maka solat saja cukup lah. Solat free. Mana nak buat tu percuma saja, tak ada bayar. Kalau Allah Ta'ala suruh kita bayar pun setiap 5 kali sehari pun kita kena bayar. Kan? Tetapi Allah Ta'ala tak buat cara bayar. 5 kali sehari kamu buat free, kamu kena buat je. Bukan kena bayar. Bukan kena buat keluar harta. Tetapi pasal zakat ni kamu kena keluarkan harta kamu. Maka bila keluarkan harta, ini masalah bagi setengah-setengah orang. Setengah-setengah orang akan jadi masalah. Maka inilah kelemahan amal golongan Bani Israel zaman dahulu. Kelemahan iman mereka ni, kelemahan amal mereka ni menyebabkan mereka itu mendapat musibah daripada Allah Ta'ala. Kemudian sambungan sini, summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kemudian pokok kamu ni berpaling. Melainkan sedikit saja di kalangan kamu yang betul. Yang betul ikut syariat ni sedikit sangat aja. Yang ramai-ramai tak betul. Dan memang gitu pun. Kebanyakan orang ni ramai yang tak betul. Yang betul adalah sedikit saja. Sedikit saja yang betul. Nisbah yang betul ni sedikit. Soalan dia, siapa dia yang sedikit? Siapa dia yang betul itu? Semua orang mengaku kita, pokok kita yang paling betul. Kan? Semua orang mengaku. Kita lah golongan sedikit tu. Orang ni pun mengaku kita yang golongan sedikit tu. Yang ni pun mengaku kita pun golongan yang sedikit tu. Kan? Semua mengaku gitu. Tapi yang ikut sebenar tu apa? Ma'ana alaihi wa ashabi, kan dalam hadis ada beritahu. Apa yang aku pegang dan juga sahabat. Yang ikut cara aku dan juga sahabat aku. Mana ikut Al-Quran dengan sunnah. Ikut Al-Quran dengan sunnah, itulah orang yang benar-benar betul. Mana amal, kita nak buat amal, cek dulu. Ada Al-Quran ke ada sunnah? Tak ada Al-Quran, tak ada sunnah, tak tepi dulu. Tak usah kata apa. Tak usah kata apa.
Letak tepi dulu. Okey, macam tadi saya ada tengok satu orang tu duduk sibuk cerita pasal kirim pahala Fatihah. Okey, tak apa. Mari kita nak tengok ada hadis ke tidak. Fatihah tu memang ada. Dalam Quran siapa-siapa pun ada Al-Fatihah tu. Soalannya ada tulis dekat situ, Al-Fatihah tu kita kena kirim kat orang. Ya, pahala tu kita kena kirim kat orang. Kalau ada, kita nak amal. Jadi, ada ke tidak? Mula-mula kita kena tengok dulu, ada ke tak ayat tu? Ada ke tak perkataan tu yang kata suruh kirim? Kirim pahala. Sebab kita pahala banyak dah. Puas duduk saja, kita nak kirim pahala. Okey? Tak apa. Kan? Allah Ta'ala kata boleh. Kirimlah. Nak kirim banyak mana pun tak apa. Kalau kamu banyak dah pahala sangat, tak apa. Kirim pahala. Okey. Kalau ada, kita nak amal. Kalau ada, kita nak amal. Ini dipanggil cabaran. Kan? Hatu burhanakum. Wa marinya dalil bukti kamu. In kuntum sadiqin. Sekiranya kamu ni orang yang benar, orang yang jujur. Dalam bercakap ni orang yang jujur. Orang yang jujur betul. Orang yang betul ni dia akan beritahu dengan dalil bukti. Ya, kalau ada, silakan awak mari. Okey, sekiranya tak ada macam mana? Bila tidak ada bukti. Bila tidak ada bukti, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada panduan daripada Nabi SAW, tidak daripada ajaran daripada sahabat sendiri pun tidak ada. Maka macam mana? Yang paling mudah, buang dalam tong sampah. Hukum itu, perintah itu, amalan itu letak dalam tong sampah. Yang mula-mula sekali. Tak nak letak dalam tong sampah, saya. Tak apa, letak tepi dulu, tepi tong sampah. Nah, kalau tak nak letak tepi tong sampah, jangan amal dulu, relax dulu. Itu orang yang benar. Orang yang benar ni orang yang relax dulu. Benda yang keliru, benda yang tidak jelas, okey, letak tepi dulu, letak tepi dulu. Tapi kalau anak tak ada, kita benda tak ada buat ada tu siapa lah. Buat apa kita ada pening-pening pada cara benda yang tak ada. Kan? Duduk sibuk benda yang tak ada. Buat apa? Baik kita sibuk benda yang ada. Kita nak sibuk, biarlah benda tu ada. Ada dalam agama. Bila ada dalam agama, kita sibukkan benda tu. Kalau tidak ada, apa kita nak sibukkan? Letih saja kita ni. Kan? Nak baca, nak kirim-kirim ni kena masa. Kena ada masa. Nak baca Yasin banyak juga. Lama juga masa. Kan? Malah kita nak baca sendiri kita untuk pahala diri sendiri kita pun. Baca Yasin tak tahu berapa kali baca hari ni. Kalau anak tak baca lagi Yasin hari ni. Kan? Baca Fatihah kita baca lah. Dalam solat tu. Tapi kalau Yasin tak baca lagi hari ni. Banyak hari dah tak baca Yasin. Banyak hari dah tak baca Yasin ni. Jadi, kalau kita nak baca nak kira orang, paling kurang kita nak pahala tu kita. Kita nak pahalanya. Kita nak pahala. Sebab tu, orang yang kira-kira pahala ni, kalau guru saya dia jawab mudah. Orang yang kira pahala ni, orang yang banyak harta, orang yang banyak pahala. Bila dia banyak pahala, sebab tu dia nak kirim. Makna dia ni satu orang yang perasan. Perasannya pahala banyak. Ni orang yang mensucikan diri dia sendiri. Dia anggap dia ni orang yang terbaik. Dia ni orang baik. Dia orang belajar agama dah. Oh banyak dah pahala kita. Melimpah-limpah ruh dah. Kaya-raya, bilioner dah kita. Maka kita sedekahlah sedikit-sedikit pahala. Tak apa. Tapi nak keluar harta tak berani. Harta sebenar tak berani. Pahala nak kira sangat. Ya, biar kalau nak kira tu biar disertakan dengan harta. Kan? Biar jelas dengan harta. Kita keluarkan harta. Kan? Dah banyak sangat kita harta, kita keluarkan harta. Tu mana kita bagi kepada orang. Bukan duduk main kirim, tiba-tiba kirim. Kirim tu nak kirim macam mana? Kita nak hantar surat, kita kena ada kita kena pergi pos laju ke, kena pergi gedek ke mana ke, kena pergi situ. Lepas tu kita bagi barang kita kena buat bayaran, barulah dia post. Post pula ada tracking dia apa semua sekali. Kita nak tracking macam mana? Nak hantar mana? Stamp mana? Pos laju mana? Guna kerja mana? Kan? Kita hantar tu. Kau kita ni ada kuasa ajaib untuk hantar. Kalau kita ada kuasa ajaib untuk hantar, mari bukti. Bukti mana kita ada kuasa ajaib boleh kirim-kirim gitu? Boleh transfer gitu? Kan? Boleh ke kita sebut mulut ya? Si MB nak transfer kepada Maybank. Masuk 100, masuk 200. Aku kirim kerana Allah Ta'ala. Itu sampai kau masuk dalam Maybank kan? Tak masuk. Kita kena ada usaha juga, kena buka apps ke, kena pergi ke bank ke macam mana ke. Kena ada usaha nak buat. Mana pihak bank pula akan hantarlah apa semua sekali. Masuk terusnya kepada akaun orang tu. Bukan mudah-mudah nak transfer gitu. Kan? Jadi kalau kita nak transfer pahala, soalan dia macam mana kaedah? Kaedah macam mana?
Macam mana bukti? Cuba bagi tahu bukti yang boleh kita tahu jelas. Bukti kuasa ajaib, kuasa sakti, kuasa yang hebat ni. Mana nak hantar ni kuasa hebat. Kalau nak hantar kuasa hebat, bagi penjelasan lah pada kita. Kalau anda nak tak faham benda ni, nak boleh hantar dengan ada kuasa-kuasa pelik gini. Kuasa pelik boleh kirim pahala ni. Jadi hati-hati benda hak kirim pahala ni. Dan kirim pahala bila kita dengar kirim pahala, tak kirim pahala mudah-mudah kalau tak bayar. Maknanya orang yang nak kirim tu benar kali dia nak duit. Pahala banyak dah, duit tak ada. Pahala banyak dah. Dia kata gitulah maknanya. Seolah-olah dia ni pahala banyak. Harta kurang. Jadi pokok kamu pula harta banyak, pahala kurang. Mu nak pahala, mari bagi duit. Waktu aku kirim pahala. Lepas tu kalau nak kirim pahala, kenapa nak kirim pada orang mati? Kirim pada orang hidup lah. Orang hidup ni banyak nak hartanya, orang nak pahalanya. Ya, orang mati memanglah dia nak pahala juga. Tapi orang hidup pun nak pahala juga. Kita boleh ke nak transfer? Hari ni tak adalah aku sedekah, hari ni aku kirim pahala. Pahala aku ni aku kirim pada puak aku, ayah aku, anak aku, apa semua sekali. Kirim semua sekali. Soalan dia yang paling mudahnya, Nabi ada buat gitu. Soalan yang paling mudah. Orang kata soalan tu betul, soalan cepumah gitu je. Mudah saja untuk kita fikir. Nabi ada suruh gitu. Atau Nabi ada buat ke tidak gitu. Kalau tak ada buat, letak tepi dulu. Jangan cara benda-benda hak tak ada. Buat apa kita pening kepala nak fikir benda hak tak ada. Kita fikir sekarang ni benda hak ada depan kita, iaitu Al-Quran ni. Sekarang ni kita belajar Al-Quran. Dalam Al-Quran ada ke? Kalau tak ada dalam Al-Quran, tak tepi dulu. Tak tepi dulu. Dah kita sangat-sangat nak buat juga. Relax dulu. Tangguh dulu. Sabar dulu buat. Kita ngaji dulu, lepas ngaji kita tahu, baru kita buat. Tak tahu, relax dulu, letak tepi. Dalam ayat Quran ada sebut, la taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu buat benda yang kamu tak ada ilmu. Itu dalam ayat Quran ada beritahu. Saya ulang sekali lagi, la taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu buat benda yang kamu tidak ada ilmu. Benda yang kamu tak ada ilmu, jangan kamu buat. Itu perintah dalam Al-Quran. Benda yang kita tak ada ilmu, benda hal paling mudah sekali jangan buat. Ada ilmu baru kita buat. Tak ada ilmu, jangan buat. Buat benda, reka-reka, ikut rasa sedap saja, maka tengok balik ayat yang ke berapa? 78 ada beritahu dah situ. Ayat yang ke-78, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab. Di kalangan mereka ada orang yang jahil yang tak tahu pasal kitab, tak tahu pasal kitab, illa amani, mereka angan-angan kejahilan dia dengan kitab saja. Dia pandai-pandai kecek ya. Pandai-pandai cakap saja ya. Wa innahum illa yazunnun, tidaklah mereka orang yang bersangka saja, rasa saja. Rasa betul yang ni. Rasa tu okey, macam okey je. Macam okey je benda ni. Amalan ni macam baik je. Kenapa? Apa salah? Ini adalah golongan-golongan yang jahil. Perkataan-perkataan orang yang jahil yang disebut dalam Al-Quran. Baru je lepas kita belajar. Ya. Maka ambil panduan tu. Guna ayat tu. Bagi tahu pada orang ramai. Dan kalau kita masih lagi tegar dalam benda ni, kerah dalam benda ni, ambil ni. Mudah-mudahan lembutnya dengan ayat Quran. Sambung sini ya. Summa tawallai tu kemudian kamu berpaling. Illa qalilan minkum, melainkan sedikitnya di kalangan kamu, wa antum mu'ridun, padahal dan dalam keadaan halnya kamu itu menolaknya semua sekali tu. Makna ni kelemahan amal golongan Bani Israel tu. Tak mahu tauhid pada Allah Taala, ibadah pun tak nak tauhid, doa pun tak nak tauhid, kepada kedua ibu bapa pun tak nak mulia, tak nak berlaku baik dengan kedua ibu bapa, kepada kaum kerabat pun tidak mahu, anak yatim pun buat kasar, dan juga kepada golongan miskin pun gitu juga, tidak buat baik dengan golongan miskin, dan bercakap dengan perkataan-perkataan yang tak patut dipercakapkan, kan? Dan solat pula tidak sempurna, solat pula ada tambahan, ada pengurangan, kemudian zakat pula tak keluar, kalau keluar pun sedikit keluar, ataupun pakai tak tahu nahu zakat, tak tahu pasal zakat. Kita tak tahu zakat. Cuma kita rasa kita keluar lah zakat. Kita keluar ya. Saya ada jumpa bukan seorang, banyak orang dia kata, tahulah saya rasa saya tak wajib keluar zakat lagi. Kamu tahu tak pasal zakat? Tak tahu, tapi saya rasa macam tak kena zakat lah saya. Awak hantar ada. Tanya. Tanah pun ada, simpanan dan bank pun ada, apa semua. Kena zakat lah tu Tu hakim, tu kena zakat lah dah banyak tu. Kan?
Mana kita kena keluar zakat. Oh ya, kena keluar zakat. Lepas tu kena hitung semua. Lepas hitung semua, barulah keluar 2.5% ke apa tu. Barulah keluar. Bukan kita main sedap je, yang tak apalah. Yang kita sedekah tu kita dah niat. Dah zakat-zakat. Kita kena hitung. Biar tentu kita kena bayar berapa. Kalau RM10, RM10. Kalau RM10, RM10. Ya, biar tentu kita kena bayar tu berapa. Kemudian yang lebih-lebih tu tak apalah. Ni aku sedekah. Ini aku sedekah. Ini aku sedekah. Tak apa. Ni paling kurang. Kita dah tahu dah. Kewajipan kita yang sebenar berapa? RM5, RM5. Kalau RM100 pun kita sanggup bayar. RM1,000 pun kita sanggup bayar. Lebih pada tu pun kita sanggup bayar. Tapi biar tentu kita tahu berapa. Biar tentu kita tahu berapa. Tapi alhamdulillah zaman sekarang ni aplikasi-aplikasi apps pun banyak dah untuk hitung harta. Mana kalau orang kita ni tak keluar zakat juga ni berat benar lah. Sebab saya tengok untuk hitung zakat ke, untuk hitung harta pusaka ke, dalam apps pun banyak dah ada. Dah buka dalam laman web apa semua sekali pun boleh tahu, boleh hitung sendiri dah zakat kita kena berapa. Bagi nilai semua sekali harta kita keluar tu dah zakat. Mana sekarang ni kira-kira mudah lagi lah untuk keluar zakat. Untuk hitungkan zakat tak perlu pergi cari madrasah-madrasah, pergi cari ustaz-ustaz nak nanya. Tak perlu dah sampai tahap tu. Seolah-olah sekarang ni tak ada, kita buat apps apa? Apps pasal zakat. Hitungan zakat. Kita boleh kira zakat kita ni tahunan kita kena bayar berapa. Kalau kita nak pecah ke bayar bulanan, nak kena bayar berapa bulanan. Pun dah siap sedia dah ada dalam apps. Saya tengok pun banyak apps lagu tu. Jadi benda tu mudah, cuma kita tak peduli, tidak cakna dia panggil. Tak cakna. Bila tak cakna, tak tahu. Tak cakna pasal agama. Kita tak cakna pasal agama, makna kita tak cakna pada Allah. Tak cakna pada Allah Ta'ala, agak-agak Allah Ta'ala cakna ke pada kita di akhirat pula. Ingat itu. Wa antum muridun, habis itu.